Tadi saya bercakap tentang sistem tadi. Pertama nak selesaikan tentang soal siaran penerimaan siaran mereka. Astro telah meminta daripada kabinet supaya mereka membenarkan mereka untuk membuat memperkenalkan antena, dish antena kalau sekarang ni pada 60 cm untuk dibesarkan kepada 80 cm. Diharapkan ianya lebih baik dan lebih kurang dari segi gangguan. Tetapi ini melibatkan kos. Tetapi rakyat diberi pilihan sama ada nak guna yang lama ataupun yang baru. Ini satu perkara yang telah dibuat dan ia dipertimbangkan oleh pihak kabinet dan insya-Allah sekiranya dirasakan layak kita benarkan. Tapi ianya melibatkan kos. Rakyat diberi pilihan. Begitu juga tentang soal kenaikan charge tadi. Charge dinaikkan hanya daripada RM2 hingga RM6. Itu untuk mereka yang ingin mendapat family package dan package sukan. Sebenarnya Astro ni dibuat oleh swasta dan tidak diwajibkan untuk orang pakai Astro. Ia tidak diwajibkan. Cuma orang kata dia nak hiburan lebih apa sebagainya, dia pilih Astro. Dan kita pun boleh tompang kerana ada tempat lebih mahal untuk siarkan RTM dengan buat menara baru. Kita boleh tompang kerana sistem satelit itu boleh sampai ke penjuru mana dalam negara kita, boleh sampai ke sana. Sebab itulah satu perkara yang jadi kelebihan kita ialah Astro memberikan package percuma, dipanggil Enjoy Package. Saya kira ada 40 saluran yang ada RTM, ada bernama, yang basic itu percuma. Tidak ada soal dia orang miskin, orang kaya apa sebagainya, boleh dapat package yang basic. Package yang lain tu dipanggil premium package. Misalnya kalau kita nak naik kapal terbang, kita nak pilih business class ataupun first class. Kita jangan marahlah kalau kosnya lebih tinggi. Jadi yang dinaikkan RM2 itu family package, ada beberapa tambahan yang tak jadi masalah pun kalau kita tak terima. Dia kata tak dapat berita. Cuma hiburannya kurang. Nak hiburan lebih kena bayar kerana kita kena memahami bahawa dia juga kena beli konten. Konten itu semakin lama semakin mahal. Sebenarnya bila sebut terrestrial TV mungkin Yang Berhormat kurang faham. Astro bukan terrestrial. Astro satellite. Ya. Sekarang ni tidak ada masalah. Kalau Yang Berhormat boleh mohon rasakan ada syarikat yang ingin membuat sendiri seluruh infrastruktur terrestrial dan sebagainya, itu boleh dipertimbangkan. Sehingga kan sekarang ni ada beberapa pilihan, misalnya kabel, sistem kabel. Misalnya Unify, package-nya bersama dengan kabel. Dia menyiarkan ada berapa puluh channel lain. ABN Access misalnya juga adalah merupakan antara pilihan lain. Dan kita benarkan perkara ini berlaku. Tetapi kena ingat bahawa siapa pun ingin bangunkan suatu stesen baru yang melibatkan berpuluh saluran dan sebagainya, ianya perlukan pelaburan yang besar. Pelaburan yang bukan 1 bilion, 2 bilion, mungkin 5 hingga 10 bilion ringgit memerlukan pelaburan yang besar. Dan pelaburan yang besar ini sudah tentu difikirkan mereka boleh perolehan. Misalnya, saya tahu Astro ada mengambil iklan, tetapi ada limitnya. Dia tidak boleh ambil lebih daripada setiap satu berapa minit daripada keseluruhan. Sebab itu ada dibenarkan sedikit. Kalau tidak, charge-nya akan lebih mahal. Kerana mana-mana satellite TV, pay TV dalam dunia pun dikatakan ada. Bergantung pada kerajaan, apakah dia nak 100% tidak dibenarkan ambil iklan, ataupun cara bayar lain. Misalnya BBC di UK misalnya, itu stesen yang dianggap kerajaan. Tidak free. Saya faham dia kena bayar dia macam zaman dulu kita kena ada lesen. Dia kena bayar lesen untuk BBC, kalau tidak salah saya £120. Kalau kali dengan 5 berapa? Dekat RM600 yang kena bayar lesennya. Dulu kita RM24 orang mengamuk dan kita percuma dalam soal ini. Jadi akhirnya ada orang kena bayar. Kalau kita katakan Astro tak boleh langsung mengambil iklan misalnya, boleh dia kata, maka dia akan naikkan fee dia lebih tinggi lagi.
Jadi kita tahu bahawa saya berhadapan dengan beberapa persatuan orang yang membuat konten filem dan sebagainya, orang yang jadi cameraman, kru apa sebagainya. Dia kata gaji mereka tak naik-naik sejak berpuluh tahun dahulu. Dia kata sebab apa? Sebab penerbit tak bayar kerana penerbit sendiri berhadapan dengan masalah bayaran yang sikit diterima oleh mereka. Bayaran yang sedikit sudah tentu dikaitkan dengan stesen yang membayarnya dengan harga yang rendah, tak naik. Saya sedia akui bahawa RTM misalnya bagi satu produksi drama, 1 jam, maknanya 45 minit lah, 15 minit untuk iklan, kita bayar lebih kurang antara 40 hingga 50 ribu ringgit satu. Dan ia tak naik-naik daripada dulu. Tetapi RTM yang terbaik kalau dibandingkan dibayar oleh syarikat-syarikat lain. Tapi Menteri, untung Astro naik. Saya beritahu nanti sini. Artinya sekarang ini kita beritahu bahawa okey, kita boleh katakan bahawa sekarang ni Astro kamu naik sedikit RM2, tapi saya meminta supaya bayaran pada penerbit-penerbit misalnya boleh dinaikkan supaya yang bekerja dalam industri ini juga boleh dinaikkan. Ini pilihan. Keuntungan, mana-mana syarikat perlu keuntungan. Bukan saya katakan bahawa tak perlu. Ada negara yang limit, misalnya telcos di India, kerajaannya menyekat, keuntungan jangan tinggi. Sikit-sikit cukup-cukup supaya rakyat boleh buat. Syarikat telcos. Tapi bila sampai satu saja generasi baru dalam teknologi, 2G nak jadi 3G, dia tak boleh melabur lah. 3G nak jadi 4G, dia tak sanggup melabur. Kerana saya tidak ada dana yang dikutip lebih awal untuk pelaburan dalam suatu teknologi yang baru. Misalnya sekarang, kita boleh kata Astro, jangan ambil untung. Cukup ada sekarang, kalau siar-siar yang orang marah sangat pasal sukan. Kita tahu bahawa sukan, Rooney dibayar £200,000 per minggu. Dia punya bayaran dia. Messi berapa? Ronaldo berapa? Ini bukan murah. Dan dia nak dapat duit daripada siapa yang bayar, kalau tidak, dia gunakan melalui TV right. Dan kita kena bid. Misalnya Olimpik yang akan datang, kita dah kalah lah. Syarikat daripada Jepun menguasai segala-gala, kita beli. Pilihan kita jangan siarkan. Kalau siaran sukan tu jangan siarkan live. Sekarang ni ada live EPL, ada live liga di Jerman, liga di Spain, di Spanyol dan sebagainya. Orang nak tengok, ni pilihan. Dan kemudiannya kita akan berhadapan dengan satu lagi teknologi baru daripada SD. SD maknanya standard definition, maknanya kita tengok biasa saja. Macam kita tengok TV yang sini, standard definition. Kepada HD, high definition. Tak lama, FIFA World Cup akan pergi satu tahap baru, di mana kalau dahulu kita bercakap HD itu kita dah seronok dah tengok HD. Satu je channel dulu, tapi sekarang dah berapa channel yang ada HD. Dan dia akan pergi kepada teknologi 4K. Kena ada kamera lain, kena ada siaran lain supaya TV yang terbaru dia 2 kali ganda dia punya jumlah piksel, ketajamannya, kerana orang akan menuju teknologi baru dikatakan teknologi glassless 3D. Dulu ada 3D, tapi kena pakai spek. Tak lama orang kata satu masa nanti 3D tak payah pakai spek. Ianya memerlukan jumlah piksel yang tinggi, yang lebih banyak, tetapi ianya kos tinggi kerana bandwidth. Kalau kita katakan macam data kita lah, nak masuk berapa megabit akan lebih lagi, dan kosnya tinggi. Cumanya saya menganggap bahawa kita ada buat pilihan. Ada negara lain ada satellite TV tapi tak nak bayar, dia ada cukup-cukup yang SD biasa. Ataupun dalam negara kita nak tengok yang 4K ada, yang 3D ada, yang HD banyak ada, ataupun yang biasa-biasa. Pilihan rakyat pilih.
kalau dia tak diberikan keuntungan, macam mana dia nak bangunkan pada satu teknologi yang lain yang boleh rakyat pilih? Supaya kita katakan di Malaysia, datang di Malaysia, kalau kita pergi ke UK, kita ingat UK tu kita boleh tengok lah dia punya apa ni, saya boleh duduk dalam hotel saya nak tengok apa ni, malam ni siapa lawan, Manchester United lawan Everton misalnya. BBC tak siarkan, semua yang free tak biar, kena bayar. Kalau tidak, pergi ke stadium, mahal, kena bayar. Jadi kita katakan bahawa nak tengok, bayarlah sikit. Dan saya rasakan, buat masa sekarang, kita rasakan tidak keterlaluan. Kerana pilihan ada. Kalau kita rasa tak nak menikmati yang premium, yang basic ada, percuma. Jadi saya bukan nak pertahankan, tetapi saya kata, saya galakkan supaya pelaburan dibangunkan lagi, supaya pilihan diberi pada rakyat kita. Tidak ada orang paksa nak tengok live Bundesliga, Liga Germany. Tapi ada orang minat. Tengoklah, bayarlah sikit. Ini pilihan yang ada dalam negara kita. Ini mungkin dianggap kekurangan, tapi ada yang menganggap lebih. Di Malaysia ada. HD-nya banyak. Bukan saja sukan, untuk History Channel, untuk National Geographic, untuk filem, movie channel dan sebagainya. Nak tengok SD boleh, nak tengok HD boleh, tak lama 4K, pergi ke 8K dan sebagainya.